Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Badrul Amin bin Abdul Rahman. Saya merupakan pelajar semester 5 dalam bidang business admin, dan saya diarah untuk membuat final exam secara video presentation. Ia merupakan subjek integrate marketing communication. Okey. Di sini saya telah memilih produk telefon pintar jenama Huawei Nova 3, dan saya menggunakan produk ini hampir 2 tahun, dan juga ianya merupakan telefon pintar untuk saya menggunakan dalam kegunaan harian. Okey, di sini pertama, dua perkara penting sebelum pembelian satu produk yang saya perlu lihat, iaitu dua perkara penting ni adalah, pertama sekali ialah jenis harga dan juga spesifikasi yang ditawarkan melalui produk telefon pintar jenama Huawei Nova 3. Okey. Pertama sekali, apa yang saya lihat, harga yang ditawarkan oleh jenama Huawei Nova 3 ni, dari segi pengguna akan melihat dan membandingkan harga apabila hendak membeli satu produk. Okey. Di sini saya telah membandingkan di antara beberapa jenama lain telefon pintar seperti Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme dan berbagai-bagai lagi jenama. Tapi saya lihat Huawei ni merupakan harga yang boleh katakan berpatutan, dan juga ia tidaklah tinggi dan juga tidaklah murah, kerana saya telah memilih telefon pintar mid-range ataupun dinamakan sebagai kelas pertengahan. Di sini telefon pintar jenama Huawei Nova 3 ni, dari segi dia punya harga ialah boleh dikatakan murah kepada saya, kerana apabila saya hendak membelinya, ianya sesuai dengan apa yang saya ada dan juga apa yang keperluan yang saya perlukan dalam kegunaan harian. Okey, di situ saya telah bandingkan di antara jenis Apple, Samsung semua. Ianya jenama-jenama lain agak bagus juga, tetapi Huawei ni telah membuatkan saya cenderung untuk membelinya. Dan keduanya ialah harga produk merupakan salah satu asas untuk pengguna membeli berdasarkan bajet yang sedia ada. Okey. Harga produk yang saya lihat di sini ialah jenama Huawei ni, Nova 3 ni, dia telah memberikan satu penawaran harga yang agak berpatutan kepada saya, terutamanya saya lah. Saya mempunyai bajet yang sedikit, tidak sampailah tinggi, tapi saya adalah ada pertengahan, iaitu saya bajet dan saya ada 1,500 saja untuk membeli handphone dan tidak lebih daripada itu, dan saya telah membeli Huawei Nova 3 ni kerana harga yang ditawarkan adalah cukup patutan dan cukup untuk saya membelinya. Jadi di sini dengan bajet yang sedia ada ni membuatkan saya lebih yakin untuk membelinya dengan bajet yang sedia ada. Ketiga ialah harga juga dapat menilai sesuatu produk sama ada sesuai untuk dibeli ataupun tidak. Okey, di sini apabila saya telah membuat sedikit sebanyak tentang pencarian tentang jenama-jenama lain, harga yang ditawarkan oleh produk ini adalah amat bagus untuk kegunaan harian saya. Jadi ada yang jenis telefon pintar yang lebih mahal, lebih advance, lebih adventure, tapi kegunaannya adalah untuk bermain game. Ianya saya pun tak adalah macam main game terlalu lama sangat. Tadi saya hanyalah untuk menggunakan kegunaan yang kecil saja, atau cakap daily life uses. Jadi untuk saya ni adalah saya memerlukan telefon yang sesuai untuk kegunaan harian saya, tak perlu terlalu mahal dan terlalu murah sangat. Jadi saya telah memilih Huawei Nova 3 ni kerana harga ni adalah sesuai dengan saya punya bajet, dan juga produk ni juga adalah sesuai untuk kegunaan harian saya. Jadi kedua ialah saya lihat dari segi spesifikasi yang ditawarkan oleh produk ini. Jadi pertama sekali, spesifikasi merupakan perkara yang penting bagi menilai dalaman dalam sesuatu produk. Ianya dapat dibandingkan dengan jenama produk yang lain. Spesifikasi boleh dilihat mengikut cita rasa pengguna untuk kegunaan harian.
Okey, saya lihat di antara bandingkan jenama-jenama lain dengan spesifikasi ini, saya pilih Huawei Nova 3 ini kerana spesifikasi yang ditawarkan adalah cukup untuk penggunaan harian saya. Itu saja. Saya tak perlu lebih untuk macam terlampau core sangat tentang spek telefon ni. Saya hanya perlukan untuk penggunaan harian saja. Dengan dapat membandingkan jenama produk lain juga, spesifikasi juga ada yang lebih tinggi kan, dia punya spesifikasi dia ataupun dia punya isi dalaman dia terlampau hebat. Tadi saya tak perlukan kerana ia terlampau mahal dan dia tidak diperlukan oleh saya untuk kegunaan harian. Dan juga spesifikasi boleh lihat mengikut cita rasa pengguna untuk kegunaan. Okey, saya beri contohlah untuk orang yang jadi suka lebih kepada gaming, bolehlah untuk memilih telefon pintar jenis yang boleh menggunakan bateri yang tahan lama untuk main game seperti Asus ROG 3. Itu memang sesuai untuk game. Itu saja. Saya tak perlukan yang core sangat. Saya perlukan sikit saja. Okey, seterusnya ialah saluran komunikasi yang digunakan oleh jenama buatan Xiaomi ini. Huawei. Maaf saya, Huawei ini. Jadi di sini apa yang saya lihat daripada jenama buatan Huawei ni ialah dari segi dia punya iklan dia. Iklan di televisyen, iklan di media sosial, iklan di surat khabar, iklan di counter booth. Okey, apabila saya melihat jenama buatan Huawei ni, saya tengok di televisyen, dia ada satu iklan yang boleh katakan terlampau boleh membuatkan orang menyampah, tapi dia punya iklan tu berjaya mengambil hati para penonton. Jadi bila orang tahu pasal menyampah tentang iklan tu, maka orang akan lebih mengikut dari segi apa yang dibuat. Contohnya kalau dia buat iklan yang gede-gede, orang pun macam ingatkan iklan sampai bila. Jadi marketing dia orang dah berjaya dah untuk mengambil hati pelanggan. Kedua ialah saya lihat di iklan media sosial. Okey, dia Huawei ni telah membuat satu iklan di media sosial menggunakan seperti artis-artis yang terkenal. Jadi di situ pengikut-pengikut artis ni telah mempunyai follower yang ramai. Jadi di situ dia telah pengaruh dia punya pengikut-pengikut dia supaya membeli jenama buatan Huawei ni. Di situ dia orang telah memanipulasi lah pelanggan tentang komunikasi yang terdapat di iklan tersebut. Kedua ialah iklan di surat khabar. Di surat khabar juga terdapat banyak juga tentang iklan Huawei ni. Bagaimana dia punya spesifikasi dia kan, dia punya ditunjukkan cara dia di iklan di mana-mana iklan di surat khabar. Surat khabar memang ada je. Setiap hari memang dia akan buat iklan. Keempat saya lihat ialah iklan di counter booth. Iklan di counter booth ni, bila saya pergi ke mall ataupun di pasar malam ataupun sebagainya, saya akan nampak dia akan buat counter di mana dia akan mengiklankan tentang satu risalah tentang Huawei. Jadi situ apabila orang akan baca tu, dia orang akan ni lah, wah harga murah ni kan, bolehlah beli untuk ni kan. Jadi di situ dia orang telah memberikan salah satu perkara yang boleh pengguna mempertimbangkan. Jadi saya pun dengan iklan ini telah terpengaruh dan juga saya telah memilih jenama buatan Huawei ini. Okey, last sekali ialah soalan ketiga ialah kepentingan keberkesanan dalam komunikasi. Di sini first point sekali ialah integrasi komunikasi pemasaran dapat memberikan kepercayaan pengguna kepada produk. Okey, poin pertama ialah saya akan menunjukkan tentang integrasi komunikasi ni dapat memberi kepercayaan kepada pengguna. Kenapa? Pemasaran integrasi ni penting bukan sahaja untuk perniagaan. Dia juga dapat memberikan interaksi secara langsung kepada pelanggan. Ianya apabila dia telah membuat komunikasi pemasaran, dia juga berjaya memproduksi jenama mereka dan juga mengambil kepercayaan dan mengembangkan kepercayaan mereka daripada segi jadi mengembanglah dari segi pengguna. Jadi bila orang tu pengguna tu lah dapat kepercayaan, dia akan sebarkan kepada orang lain. Jadi ini dia akan jadi related, dia akan berhubung bahawa jenama buatan Huawei ni dapat memberikan kelainan yang lain lah dengan jenama buatan lain. Jadi di situ apabila saya lihat orang pun tentang penggunaan orang lain tentang jenama Huawei ni, saya pun telah sedikit sebanyak pun telah terpengaruh dan juga komunikasi dengan tu dah berjaya untuk memikat hati saya untuk memilih jenama buatan Xiaomi ni, terutamanya Nova 3.
Okey, keduanya ialah saya menitikberatkan tentang integrasi komunikasi pemasaran dapat mengasaskan maklum balas dan hubungan baik dengan pengguna. Okey, di sini poin keduanya, komunikasi pemasaran memastikan dialog dua hala di antara pelanggan dan pengguna dia mempunyai satu hubungan yang baik. Jadi apabila uh, pelanggan memberikan maklum balas yang baik kepada pihak Huawei ni, dia akan memberikan satu impak yang positif ke masa hadapan. Jadi di situ apabila Huawei akan memberikan satu maklum balas atau feedback tentang produk dia orang ni, automatik pengguna akan memberi satu cadangan ataupun satu kritikan bagi mereka lebih lagi untuk memberikan lagi peningkatan dari semasa ke semasa. Jadi situ Huawei ni akan memasarkan lagi dinama mereka dengan menggabungkan tentang iklan pemasaran yang lebih relevan dan juga komunikasi yang lebih padu lagi untuk memberikan penggunaan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Dan juga dia menggunakan hubungan yang cukup yang baik kepada pengguna. Jadi di sini setiap apabila dari semasa ke semasa Huawei ni akan memberikan salah satu perhubungan lah tentang bagi pertanyaan tentang prestasi telefon bagaimana, telefon bagi pintar bagaimana. Jadi situ saya telah memberikan dia telah menjaga hubungan saya di antara pengguna dan juga dengan pihak Huawei. Di situ kita dapat lihatlah dia menjaga tentang komunikasi dia, menjaga hubungan baik dengan pengguna. Ketiga adalah komunikasi pemasaran menyediakan kemahiran kepada pekerja untuk meyakinkan pelanggan untuk membeli produk. Okey, di sini saya melihat tentang apabila kepentingan dan komunikasi ni kan, kesanan dia akan memberikan pihak Huawei ni akan memberikan satu kemahiran lah kepada pekerja ni untuk memberikan komunikasi kepada pelanggan. Contohnya kalau saya beli di tempat kedai Huawei yang official, yang sebenar, jadi di situ pekerja dia ni akan memberikanlah sedikit sebanyak tentang komunikasi. Dia mempengaruhi pengguna-pengguna lain, dia punya menggunakan menerangkan spesifikasi yang ada tentang harga dia, tentang apakah kelebihan di antara telefon-telefon pintar yang lain, jenama-jenama lain. Dia akan memberikan jugalah beberapa produk telefon pintar tu, dia akan bagilah apa yang bagus, jenama buatan ni bagus ke tak, produk ini lain ni okey ke tak kan, telefon pintar ni. Jadi di situ dia telah memberikan satu keyakinan lah. Dia akan bagilah okey untuk bajet orang ni berapa boleh beli handphone, adakah sesuai. Jadi di situ apabila dia dah menjaga komunikasi dengan pelanggan dan komunikasi dia pun amat lancar, di situ dia telah menggunakan satu tarikan untuk meyakinkan pelanggan supaya membeli produk itu dengan senang hati. Jadi tiada lagi rasa macam ni lah, macam tak terlampau terasa macam risau gila nak beli nama buatan lain. Okey, saya rasa itu sajalah untuk penerangan saya punya pendapat tentang produk yang saya beli ni, iaitu Huawei Nova 3, dan harap ianya akan menjadi salah satu presentation yang terbaik di antara pelajar-pelajar lain. Itu saja, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.